Yang pertama, tujuan kita belajar silat dan niat dalam hati kita, iaitu dalam qalbi kita. Tujuannya adalah untuk kita mempertahankan diri. Ya. Niat kita, nawaitu kita, innama a'malu binniyat. Niat tujuan kita adalah untuk kita mempertahankan diri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam silat ini kita tidak boleh berdahaga dan berseduh dengan waktu. Dan saya rasa sesekali dah faham. Tetapi sebagai tanggungjawab bersama, ini saya ingatkan, di mana kalau boleh sekali belajar silat ini, walaupun kita kelulusan kita lebih tinggi daripada kedua bapa kita, jangan kita pandang rendah kepada mereka. Ya, jangan besok kita dah berjaya kita letak mereka di umur tua atau waktu dan besarkan. Ya, kalau boleh janganlah sikap. Hormatilah, ada kelebihan ibu ini memakan rahmat. Doanya tidak mampu. Walaupun dia tidak termasuk orang yang soleh. Yang kedua, kelebihan bapa ini namakan hikmah. Ya, dijaga baik. Dan seterusnya kita tidak boleh mendahaga sebagai guru kerana kita nak pandai sebab guru. Jadi walaupun kita lebih tinggi pelajaran ilmu kita, dan kita pandang rendah kepada orang-orang yang berjasa, maknanya guru-guru kita. Lagi ada jasa, walaupun yang mengenalkan kita di bata, jangan kita pandang rendah. Kerana disebabkan oleh bata, maka kita boleh kenal dan kita boleh baca Al-Quran. Jadi kita kena kenallah orang-orang yang berjasa dengan kita, khususnya mak bapak dan ibu. Dan yang seterusnya, kita tidak boleh bergaduh sesama ahli silat ini. Kalau boleh satu guru dengan bergaduh, ulang balik segala hantu hangan debat satu guru bergaduh. Dan yang terakhir, kita tidak boleh mencaci silat Melayu asli yang lain. Walaupun silat itu pernah mempunyai, jangan kita caci. Kerana mulut kita ini lebih tajam daripada pedang, dan mulut badan binasa. Pesanan orang tua dan Nabi juga berpesan, jangan kita mencaci orang kafir menyembah berhala, nanti mereka mencaci kita menyembah Tuhan. Ya, Nabi pingsan, tempur pingsan. So, ingatlah keadaan itu. Seni silat cekak memperlihatkan keunikan seninya yang asli serta luar biasa. Apabila dinilai dari sudut pergerakannya, seni silat ini terletak pada geraknya, terutama seni gerak kedua belah tangan dan kedua belah kaki. Berkonsepkan gerak ala ibadah, iaitu berdiri lurus, serta cantuman pergerakan semula jadi manusia, dan bukannya dicedok dari gerakan haiwan atau gerakan mengikut seni bela diri yang lain. Seni silat ini wajar diiktiraf sebagai seni silat Melayu asli. Seni silat cekak ini amat sesuai dan cukup mudah diamalkan oleh semua peringkat umur, dan ianya tidak terbatas pada kaum lelaki saja. Malah kaum wanita pun boleh turut mengamalkannya sebagai satu seni mempertahankan diri. Silat ini tidak menggunakan banyak tenaga fizikal dan tidak memperlihatkan sebarang tarian atau dipanggil bunga. Dengan berkedudukan berdiri lurus menanti serangan, ianya dengan mudah mematahkan setiap serangan dari pihak lawan, sama ada serangan menggunakan tangan kosong atau bersenjata. Dan tidak kiralah datangnya serangan itu dari sudut mana, malah tidak sekali berundur, sebaliknya terus menangkis serangan. Secara ringkasnya dalam perbezaan silat cekak Nabi dengan silat lain ini, ya, pertama segi pembelajarannya,
ya, segi konsepnya dan juga segi kefahamannya. Ya, karena dalam silat cekak Hanafi yang pertama kita beri lurus. Setengah-setengah silat dia tidak beri lurus, ya. Yang kedua segi pelajarannya. Maknanya dalam silat kita tidak mengelak. Jadi dalam setengah-setengah silat dia mengelak. Yang ketiga kita tidak ada berbunga-bunga, ya. Kita beri lurus untuk menunggu serangan. Pengertian cekak ni pertama ini adalah bahasa Melayu lama Kedah, maknanya makan cekak, ya. Mana cekak ni maknanya bertanggungjawab ataupun keupayaan untuk melaksanakan sesuatu tugas. Ya. Yang kedua dalam bahasa Jawa dikatakan ringkas. Mana silat cekak Hanafi ini adalah silat ringkas. Yang ketiga dalam bahasa Minangkabau itu bercakap, maknanya silat gaduh. Bukan maknanya kita nak ajar bergaduh, tetapi silat yang boleh dibawa semasa dalam pergaduhan. Peringkat permulaan. Latihan sebegini ditekankan bertujuan supaya pengamal memperolehi keyakinan diri, kemantapan fizikal, dan ketajaman mental, serta dapat bertindak pantas dengan deria, minda. Dan disusuli dengan pergerakan buah asas yang diajari. Memang nampak mudah dan kurang berkesan, tapi dari sini akan lahirlah pengamal yang mahir tentang selok-belok seni mempertahankan diri. Di dalam silat cekak Hanafi terdapat beberapa peringkat ataupun boleh dikatakan sukatan ataupun silibus mata pelajaran dalam silat cekak Hanafi. Pada peringkat awalnya saya tidak akan menyentuh berkaitan dengan ijazah. Pengijazah mungkin akan disentuh lebih baiknya adalah dari segi guru utamanya. Tapi dalam bentuk sukatan dalam pelajaran, kita ada peringkat asas, kemudian kita disambung kepada peringkat jatuh, kemudian kita masuk ke peringkat potong, kemudian kita masuk ke peringkat tamat dan peringkat umum. Dan seterusnya kita akan masuk ke peringkat kemahiran. Jadi peringkat asas ni yang belum tamat ni, penuntut tidak dibenarkan memakai uniform seperti yang saya pakai sekarang ni. Cuma boleh memakai t-shirt latihan saja. Seterusnya bila dia dah tamat, dia dibenarkan ataupun boleh pakailah, dia dibenarkan untuk memakai baju uniform dan juga dia akan memakai tali pinggang berwarna putih. Dan semua ahli yang telah tamat memakai tali pinggang berwarna putih. Kemudian kita ada untuk jurulatih. Untuk jurulatih ni dia akan diberi satu tali pinggang berwarna merah. Untuk membezakan bahawa yang jurulatih itu adalah seorang jurulatih dan penuntut yang telah tamat adalah yang bukan jurulatih. Terdapat pada saya faedah untuk belajar silat cekak Hanafi ni banyak dan memang bagus belajar. Kerana bila kita lihat silat cekak Hanafi ni pertamanya menekankan aspek mempertahankan diri. Jadi bila seorang remaja itu dapat mempertahankan dirinya sekiranya di luar nanti, bila dah menghadapi kehidupan yang sebenarnya, bila dah bekerja atau macam mananya, dia dapat mempertahankan dirinya. Seni silat cekak Hanafi mengutamakan kaedah menunggu serangan, bukannya mendahului serangan ataupun menyerang. Dengan berasaskan gerak cara semula jadi manusia. Tekniknya yang berbeza dari yang lain. Ianya tidak menggunakan kaki untuk menyerang. Kaedahnya juga tidak tertumpu kepada serangan secara individu. Malah kaedah menangkis serangan lebih daripada seorang. Dan serangan dari pelbagai sudut turut diajari dalam seni silat cekak Hanafi.
Selamatnya 1. Menangkis serangan menggunakan tangan kosong serta merampas senjata lawan dan menggunakannya untuk mempertahankan diri. Dalam seni silat cekak Hanafi, setiap buah pelajarannya lengkap dengan tangkisan, pukulan, pemakan, dan kuncian yang kemas. Ia boleh digunakan di tempat-tempat sempit seperti titi maupun di atas papan sekeping. Dua ibu bapa tidak boleh dahaka besar jasanya kepada kita. Kalau mendahaka, bahaya menimpa, di akhirat kita masuk neraka. Taat ke guru membawa berkat, sedikit belajar banyak yang dapat. Jika mendahaka menjadi mudarat, semua ilmu tiada yang lekat.